sejahtera. Nama saya Komati Krishnan. Saya salah satu pelajar dari Pusat Pembelajaran Open University Seremban. Nombor metrik saya adalah 8811090556666001, di mana saya sedang mengikuti ijazah sarjana muda dalam pengurusan pembuatan dengan kepujian. Pada semester ini, saya telah memberikan satu tugasan untuk membuat persembahan video bagi subjek pengurusan penyelenggaraan. Kodnya adalah ABTM 4303. Tugasan yang diberikan dalam persembahan video ini bertajuk Strategi Penyelenggaraan Komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan peralatan di syarikat pembuatan jentera berat. Objektifnya adalah nombor 1, mengurangkan masa henti yang tidak dirancang. Kedua, meningkatkan kepercayaan peralatan seperti kran, penekan hidrolik dan mesin kimpalan. Ketiga, menyokong kelancaran pengeluaran dan keuntungan syarikat. Gambaran keseluruhan peralatan dan isu semasa adalah nombor 1, senarai peralatan utama. Peralatan utama diawasi termasuk kran, penekan hidrolik dan mesin kimpalan yang digunakan secara meluas dalam industri pembuatan dan pembinaan berat. Selain itu, komponen penting jentera berat merangkumi enjin transmisi, sistem hidrolik, ganda, tayar dan trek yang berfungsi secara sinergi untuk memastikan operasi jentera berjalan lancar. Peralatan ini direka untuk menambung beban berat dan tugas-tugas berat seperti mengangkat, menggali, menekan dan menyambung logam yang kritikal dalam proses pengeluaran. Seterusnya, statistik masa henti dan impak kepada operasinya. Masa henti peralatan berat sering menyebabkan gangguan besar kepada jadual pengeluaran, menjejaskan produktiviti dan keuntungan syarikat. Kegagalan peralatan seperti kran dan mesin kimbalan boleh menyebabkan kelewatan projek, kos perbaikan yang tinggi dan risiko keselamatan kepada pekerja. Contohnya, masa henti yang tidak rancang akibat kerosakan hidrolik atau kegagalan komponen enjin boleh menyebabkan kos operasi meningkat secara mendadak dan menjejaskan reputasi syarikat dalam memenuhi tempoh penghantaran. Masalah kegagalan kerap dan gangguan pengeluaran. Kegagalan biasa termasuk galas terbakar, kebocoran sistem hidrolik, kerosakan transmisi dan masalah elektrik yang mengakibatkan peralatan tidak dapat beroperasi dengan optimum. Faktor utama kegagalan dalam penyelenggaraan yang tidak konsisten, pemeriksaan yang tidak lengkap dan penggunaan komponen yang aus atau rosak tanpa penggantian segera. Kegagalan ini bukan sahaja menyebabkan gangguan pengeluaran tetapi juga meningkatkan risiko kemalangan dan kecederaan di tapak kerja sekaligus menambah kos dan masa henti. Ini adalah jadual statistik masa henti dan jenis kegagalan biasa dalam jentera berat. Nombor 1, insiden masa henti, iaitu 20%. Kedua, kegagalan hidrolik, 30%. Ketiga, kegagalan enjin, 25%. Seterusnya, kegagalan elektrik, 15%. Akhirnya, kegagalan transmisi, 10%. Kegagalan hidrolik adalah menyumbang utama kepada masa henti, diikuti oleh kegagalan enjin dan elektrik. Insiden masa henti yang kerap menyebabkan gangguan operasi dan kos perbaikan yang tinggi. Data ini membantu mengenal pasti fokus utama dalam program penyelenggaraan penjagaan dan amalan. Analisis amalan penyelenggaraan semasa. Pertama adalah jenis penyelenggaraan yang diamalkan adalah reaktif, iaitu dilakukan apabila peralatan mengalami kerosakan atau gagal fungsi. Ini bermaksud tindakan diambil hanya selepas masalah berlaku. Contohnya, membaiki kran atau mesin kimbalan yang rosak secara tiba-tiba. Seterusnya, penyelenggaraan pencegahan pula melibatkan pemeriksaan, pelarasan, pelinciran dan penggantian komponen secara berkala sebelum berlaku kerosakan. Ini dijalankan mengikuti jadual tetap yang ditetapkan oleh
pengeluar atau syarikat untuk memastikan peralatan sentiasa dalam keadaan baik. Seterusnya, keberkesanan dan kekurangan. Keberkesanan adalah penyelenggaraan pencegahan boleh mengurangkan risiko kerosakan serius, memanjangkan jangka hayat peralatan dan meningkatkan keselamatan serta produktiviti operasi. Kekurangan adalah dalam banyak kes penyelenggaraan tidak dilaksanakan secara konsisten kerana tiada jadual tetap, kekurangan rekod lengkap atau kekurangan sumber manusia dan alat ganti. Implikasi terhadap masa henti dan kos. Masa henti tidak dirancang akibat amalan reaktif menyebabkan operasi terpaksa dihentikan secara mendadak, memberi impak besar kepada jadual pengeluaran dan menyebabkan kelewatan projek. Kos perbaikan akibat kerosakan besar biasa jauh lebih tinggi berbanding kos penyelenggaraan pencegahan yang dijalankan secara berkala. Kekurangan alat ganti atau juruteknik terlatih ketika berlaku kerosakan akan memanjangkan tempoh masa henti sekaligus meningkatkan kerugian operasi dan menjejaskan reputasi syarikat. Kajian sejarah kegagalan peralatan. Jadual ini menunjukkan data kegagalan. Jenis jentera berat iaitu traktor 23.2% kes kemalangan maut. Forklift iaitu 22.2% kes kemalangan maut. Kren menara 11.1% kes kemalangan maut. Jengkaut 9.5% kes kemalangan maut. Seterusnya, pemuat hadapan 7.9% kes kemalangan maut. Jeng tolak 6.3% kes kemalangan maut. Lain-lainnya adalah 19.2% kes kemalangan maut. Statistik kemalangan dan kegagalan jentera berat di Malaysia menunjukkan peratus tertinggi kemalangan maut melibatkan traktor 23.8%, forklift 22.2% dan kren menara 11.1% antara tahun 2015 sehingga 2020. Mod kegagalan biasa iaitu galas terbakar akibat kurang pelinceran atau beban berlebihan. Kedua, kebocoran sistem hidrolik yang menyebabkan kehilangan tekanan dan fungsi peralatan terganggu. Seterusnya, kerosakan transmisi yang mengakibatkan peralatan tidak dapat bergerak atau beroperasi dengan baik. Akhirnya, kegagalan elektrik seperti litar pintas atau kerosakan sensor. Punca kegagalan utama, kecuaian dan kurang kemahiran pengendali atau adalah faktor utama menyumbang sehingga 55.6% kes kemalangan. Kegagalan teknikal menyumbang 19% kepada kegagalan peralatan. Persekitaran kerja tidak selamat seperti tapak kerja yang licin, berbukit atau tidak stabil untuk juga menyumbang 19%. Komunikasi yang tidak berkesan dan salah guna jentera turut menjadi punca kegagalan walaupun pada kadar lebih rendah 3.2%. Program penyelenggaraan pencegahan. Nombor 1. Jadual penyelenggaraan. Penyelenggaraan harian dilakukan setiap hari sebelum dan selepas operasi peralatan. Fokus pada pemeriksaan visual dan fungsi asas untuk mengesan masalah awal. Contohnya, pemeriksaan tekanan angin tayar, kebocoran minyak, bunyi abnormal dan kebersihan peralatan. Kedua adalah penyelenggaraan mingguan. Tugas yang lebih mendalam seperti peliciran komponen bergerak, pemeriksaan sistem hidrolik dan pengukuran tekanan serta suhu. Penukaran minyak hidrolik atau pemeriksaan tali sawat juga boleh dijadualkan secara mingguan bergantung kepada intensiti penggunaan. Akhirnya, pelanggaran bulanan. Pemeriksaan yang servis menyeluruh termasuk penjajahan komponen, penggantian alat ganti yang aus, pembersihan seperti penapis dan ujian prestasi peralatan. Penyelenggaraan ini biasanya melibatkan juruteknik yang lebih berpengalaman dan penggunaan alatan khusus.
Tugas utama dan sumber diperlukan. Tugas utama adalah pemeriksaan visual dan fungsi iaitu bunyi, getaran, suhu, peliciran, galas, gear dan bahagian bergerak lain. Seterusnya pemeriksaan dan penggantian penapis minyak dan udara, akhirnya pemeriksaan tekanan hidrolik dan sistem brake. Sumber diperlukan adalah tenaga kerja teknik penyelenggaraan yang terlatih. Kedua alat mengukur tekanan suhu dan getaran, seterusnya bahan pelincik minyak hidrolik dan alat ganti kritikal. Akhirnya sistem pengurusan penyelenggaraan CMMS untuk jadual dan rekod. Contoh tugasan adalah pemeriksaan tekanan grind. Dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem hidrolik berfungsi pada tekanan yang tepat. Tekanan yang rendah atau tinggi boleh menyebabkan kegagalan operasi atau risiko keselamatan. Pemeriksaan ini melibatkan penggunaan alat pengukur tekanan hidrolik dan pemeriksaan visual kebocoran. Kedua, peliciran mesin. Peliciran rutin pada galas, gear dan bahagian bergerak lain mengurangkan geseran dan keausan. Jadual peliciran disusun berdasarkan cadangan pengilan dan keadaan operasi. Penggunaan pelincik yang betul dan kualiti pelincik dipantau untuk memastikan prestasi optimum dan memanjangkan jangka air komponen. Plan penyelenggaraan ramalan. Pertama adalah teknik pemantauan keadaan. Analisis getaran. Memantau tahap getaran pada komponen seperti galas menggunakan alat analisis getaran. Getaran yang berlebihan atau corak getaran yang tinggi, normal, boleh mengesan masalah awal seperti aus galas, salah jajaran atau ketidakseimbangan. Data getaran direkod untuk dianalisis untuk mengenal pasti potensi kerosakan sebelum kegagalan berlaku. Termografi inframerah menggunakan kamera inframerah untuk mengesan perubahan suhu pada peralatan. Suhu yang meningkat secara tiba-tiba boleh menunjukkan masalah seperti peliciran tidak mencukupi, geseran berlebihan atau kegagalan elektrik. Pemantauan suhu membantu mengenal pasti bahagian yang bermasalah tanpa berlaku memberhentikan operasi. Ujian minyak analisis berkualiti dan kandungan minyak hidrolik atau pelincik untuk mengesan kehadiran zarah logam, air atau bahan pencemar lain. Ujian ini membantu mengenal pasti keausan dalaman atau pencemaran yang boleh menyebabkan kerosakan komponen secara beransur-ansur. Alatan dan sensor yang digunakan. Sensor getaran peranti piezoelektrik yang mengukur pecutan getaran pada komponen bergerak. Data getaran dikumpul secara berterus atau berkala untuk analisis trend dan pengesanan anomali. Kamera thermal inframerah digunakan untuk mengambil imej suhu permukaan peralatan tanpa sentuhan, membantu mengenal pasti titik panas yang tidak normal dalam sistem hidrolik, elektrik dan mekanikal. Peralatan ujian minyak meliputi spektrometer, mikroskop dan alat pengukur kandungan air dan menganalisis sampel minyak dari sistem hidrolik atau pelinciran. Sistem pemantauan perterusan CMMS dan SCADA mengumpul, merekod dan menganalisis data dari sensor secara automatik untuk memberi amaran awal kepada juruteknik dan pengurusan. Manfaat penyelenggaraan berasaskan keadaan. Nombor 1, pengesanan awal masalah. Membolehkan tindakan pembaikan dilakukan sebelum kerosakan serius berlaku. Mengurangkan risiko kegagalan bencana dan masa henti tidak dirancang. Kedua, pengurangan kos penyelenggaraan. Mengelakkan pembaikan besar dan penggantian alat ganti yang mahal dan membaiki atau menggantikan komponen tepat pada masanya. Seterusnya, meningkatkan kebolehpercayaan peralatan. Memastikan peralatan beroperasi dalam keadaan optimum dan memanjangkan jangka akhir komponen. Pengoptimalan jadual penyelenggaraan menggantikan penyelenggaraan berjadual yang mungkin berlebihan dengan penyelenggaraan berdasarkan keperluan sebelum peralatan. Keselamatan dan produktiviti. Mengurangkan risiko kemalangan akibat kegagalan peralatan dan memastikan operasi berjalan lancar tanpa gangguan. Sistem pengurusan inventory alat ganti. Sistem inventory berkomputer CMMS
CMMS ialah perisian yang membantu menguruskan semua aspek penyelenggaraan secara digital termasuk inventari, ala ganti, penjadualan kerja dan rekod penyelenggaraan. CMMS membolehkan profesional penyelenggaraan mengurus pesanan kerja, penyelenggaraan, pencegahan, pembelian dan kawalan inventari alat ganti dengan lebih cepat. Contoh perisian CMMS terkenal termasuk IMET yang digunakan untuk meningkatkan percayaan operasi dan mengurangkan masa henti. Para stok minimum dan proses pengisian semula automatik. Para stok minimum ditetapkan untuk setiap alat ganti kritikal bagi memastikan ketersediaan apabila dilakukan tanpa perlu menunggu tempoh masa yang lama. CMMS boleh mengautomatikkan proses pengisian semula apabila stok mencapai paras minimum dengan menghantar notifikasi atau secara automatik membuat pesanan pembelian kepada pembekal. Ini mengurangkan risiko kekurangan stok yang boleh menyebabkan masa henti operasi yang gangguan pengeluaran. Proses ini juga membantu mengoptimumkan kos penyimpanan dan mengelakkan stok berlebihan. Seterusnya, senarai alat ganti kritikal. Alat ganti kritikal adalah komponen yang paling kerap rosak atau penting untuk operasi peralatan berat seperti galas dan sil hidrolik. Penting untuk memastikan sistem hidrolik berfungsi tanpa kebocoran. Seterusnya, komponen elektrik seperti sensor, suis dan kabel mengawal operasi mesin. Tali, sawat dan gear yang memindahkan kuasa dan pergerakan dalam mesin. Agensi penapis minyak dan udara yang memastikan kebersihan sistem peliceran dan pendinginan. Plan latihan juruteknik penyelenggaraan. Pertama, program latihan teknikal dan keselamatan. Juruteknik penyelenggaraan perlu mengikut program latihan yang merangkumi teori dan amali dalam bidang mekanikal, hidrolik, elektrik dan kimpalan. Contohnya khusus seperti sijil teknologi penyelenggaraan mekanikal dan sijil lanjutan teknologi mekanikal. Menyediakan kemahiran menggunakan alat tangan, teknik kimpalan, fabrikasi logam serta penyelenggaraan pelbagai jenis mesin dan sistem hidrolik. Latihan ini membekalkan juruteknik dengan pengetahuan teknikal yang mendalam dan kemahiran praktikal untuk mengenal pasti, mendiagnosis dan membaiki kerosakan peralatan dengan berkesan. Program latihan keselamatan adalah aspek kritikal dalam penyelenggaraan peralatan berat. Juruteknik perlu dilatih mengenai prosedur kerja selamat, penggunaan alat pelindung diri APD, pengurusan risiko dan pengendalian bahan berbahaya. Latihan keselamatan mengurangkan risiko kemalangan dan memastikan persekitaran kerja yang selamat dan mematuhi piawaian industri. Kaedah latihan itu pertama khusus formal, melibatkan kelas teori dan praktikal di institusi latihan seperti Politeknik, Institut Latihan Perindustrian ILP atau Pusat TVET yang diiktiraf. Khusus ini biasanya berdurasi beberapa bulan hingga tahun dan beragi dengan sijil atau diploma yang diiktiraf. Contohnya khusus sijil teknologi penyelenggaraan mekanikal yang merangkumi modul teknikal dan keselamatan. Bengkel latihan, sesi praktikal intensif yang memberi tumpuan kepada kemahiran khusus seperti peliceran, pembaikan hidrolik atau pembaikan elektrik. Bengkel ini biasanya dijalankan di tempat kerja atau pusat latihan yang memperkukuh kemahiran teknikal secara hands-on. Simulasi praktikal menggunakan alat simulasi atau peralatan latihan yang meniru keadaan sebenar peralatan berat. Simulasi membolehkan juruteknik berlatih dalam persekitaran terkawal tanpa risiko kerosakan sebenar atau kecederaan. Ini termasuk latihan pengendalian mesin, pengesahan kerosakan dan prosedur kecemasan. Metrik prestasi dan sistem pemantauan. Metrik utama masa henti iaitu downtime merujuk kepada tempoh peralatan tidak beroperasi akibat kegagalan atau penyelenggaraan. Metrik ini penting untuk mengukur kesan gangguan terhadap produktiviti dan
pengeluaran. Pengurangan masa henti menunjukkan keberkesanan program penyelenggaraan dan peningkatan kebolehpercayaan peralatan. Kos penyelenggaraan meliputi semua perbelanjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, termasuk kos bahan, alat ganti, tenaga kerja, dan kos tidak langsung seperti kehilangan pengeluaran akibat masa henti. Pemantauan kos membantu mengawal perbelanjaan dan memastikan program penyelenggaraan dijalankan secara kos efektif. Kepatuhan jadual penyelenggaraan mengukur sejauh mana jadual penyelenggaraan pencegahan dan ramalan dipatuhi oleh pasukan penyelenggaraan. Kepatuhan yang tinggi memastikan aktiviti penyelenggaraan dijalankan tepat pada masanya, mengurangkan risiko kegagalan peralatan. Penggunaan CMMS untuk pemantauan dan pelaporan. CMMS membolehkan pengurusan penyelenggaraan secara digital dengan fungsi seperti penjadualan dan pengikat tugas penyelenggaraan, kedua rekod sejarah penyelenggaraan dan kegagalan peralatan, seterusnya pengurusan inventari alat ganti, akhirnya analisis data prestasi dan kos. Sistem ini menyediakan laporan automatik yang membantu membuat keputusan berdasarkan data terkini dan tren prestasi peralatan. CMMS juga memudahkan komunikasi antara juruteknik dan pengurusan serta memastikan dokumentasi lengkap dan teratur. Penilaian berkala dan penyesuaian strategi. Penilaian prestasi penyelenggaraan dilakukan secara berkala, contoh bulanan, suku, tahun, dengan menganalisis metrik utama dan laporan CMMS. Penilaian ini membantu mengenal pasti kelemahan dalam program penyelenggaraan seperti kegagalan yang berulang atau ketidakpatuhan jadual. Pendekatan ini memastikan program penyelenggaraan sentiasa relevan dan berkesan dalam menghadapi cabaran operasi dan teknologi baru. Analisis kos dan kebolehaksanaan. Perbandingan kos pelaksanaan dengan manfaat. Kos pelaksanaan melibatkan perbelanjaan awal seperti pembelian alat pemantauan, pemasangan sensor, latihan juruteknik, dan pembangunan sistem pengurusan penyelenggaraan, contohnya CMMS. Selain itu, terdapat kos operasi berterusan untuk penyelenggaraan berjadual penggantian alat ganti dan sumber manusia. Manfaat. Pengurusan masa henti tidak dirancang yang menyebabkan gangguan pengeluaran dan kerugian pendapatan. Pengurangan kos pembaikan besar akibat kegagalan peralatan yang serius. Peningkatan produktiviti melalui operasi peralatan yang lebih lancar dan berkesan. Kajian menunjukkan bahawa pelaporan dalam penyelenggaraan, pencegahan dan ramalan mampu mengurangkan kos keseluruhan penyelenggaraan dan meningkatkan prestasi operasi. Prioriti pelaksanaan berdasarkan impak tertinggi. Utamakan pelaksanaan program yang memberi impak terbesar terhadap pengurangan masa henti dan peningkatan kebolehpercayaan. Contohnya penyelenggaraan pencegahan dan ramalan pada peralatan kritikal seperti kran dan sistem hydraulik. Fokus kepada alat ganti kritikal dan sumber manusia terlatih untuk memastikan perbaikan cepat dan berkesan. Gunakan data sejarah kegagalan untuk mengenal pasti mod kegagalan utama dan sasaran intervensi penyelenggaraan pada punca tersebut. Kesimpulan dan cadangan utama. Penyelenggaraan yang sistematik dan berterusan adalah kunci untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan prestasi peralatan berat seperti kran, penekan hydraulik dan mesin kimpalan. Program penyelenggaraan, pencegahan dan ramalan yang dilaksanakan dengan jadual jelas serta teknologi pemantauan kepada keadaan dalam mengurangkan masa henti tidak dirancang dan kos pembaikan besar. Penggunaan sistem pengurusan penyelenggaraan berkomputer iaitu CMMS membantu mengoptimumkan pengurusan inventari, alat ganti dan penjadualan kerja. Latihan dan pembangunan kemahiran juruteknik melalui
melalui kursus bengkel dan simulasi praktikal adalah penting untuk memastikan penyelenggaraan yang cekap dan selamat. Keselamatan di tapak kerja mesti diutamakan dengan pengenalpastian azab dan kawalan risiko yang berkesan. Penilaian prestasi penyelenggaraan secara berkala perlu dijalankan untuk menyesuaikan dan memperbaiki strategi demi keberkesanan program secara berterusan. Sekian, terima kasih.